Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi isu berkaitan tentang makan keropok leko masuk neraka, ataupun lebih tepat adalah isu makan darah masuk api neraka yang telah disebutkan oleh Ustaz Azhar Idrus, lalu diberikan kritikan oleh ramai asatizah kita berkaitan tentang isu ini. Cuma hari ini berapa hari bulan lebih kurang hari ini 25 hari bulan, rekod 26 hari bulan. Berkaitan tentang isu ni, Ustaz Azhar Idrus ada memberikan sedikit ulasan lebih kurang dalam 13 minit. Jom kita tengok apa yang Ustaz Azhar sebut berkaitan tentang isu ini. Apa sebab? Banyak sebab lah. Dosa-dosa, apa dosanya? Antara hak Nabi baca tadi. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang daging yang membesar daripada makanan yang haram. Ini hadis yang disebutkan sebelum ni. Aula bihi, Nabi buh mati ayat belakang, nerakalah tempat yang layak dengan tubuh seperti ini. Jelas dalam hadis ini bahasanya antara orang yang tidak dapat masuk syurga ialah orang yang tubuhnya diisi dengan makanan sumber rezeki yang haram. Ini penghujaan beliau sebelum ini juga. Nabi kata la yadkhul jannah lahmun, tidak akan masuk dalam syurga. Lahmun makna daging. Daging tu maksud tubuh Ni tubuh kita ni lah. Tubuh ni tak akan masuk syurga. Tubuh mana? Nabata min suhtin, tubuh yang membesar, yang tumbuh daripada makanan suhtin. Suhtin ni kalau kita buka kitab Qamuh Arab, Lisanul Arab, Qamuh Muhit, Qamuh Munjid sekalipun, maksudnya haram. Faham? Jadi jelas sini kalau yang haram itu ke syurga ke neraka? Yang haram itu ke syurga ke neraka? Ke neraka, jelas tak lagi? Tidak akan masuk syurga. Apa dia? Makan yang haram. Jadi sebab apa tak masuk syurga? Sebab makan yang haram. Dah tak masuk syurga, pergi mana? Balik semula terbau. An-naru aula bih, yang dia layaknya masuk neraka. Ke tak puas hati lagi? Faham lagi tak? Ni tubik pula 2-3 ekor. Tak boleh kata makan haram masuk neraka. 2-3 ekor Jadi dia ni puak baru ni makan haram masuk surga, gitu? Bukan. Nanti dia sakit. Faham lagi? Bukan itu isu dia. Kelah jual minyak lenda nak jadi mufti. Ni masalah. Kau patut tebak roti canai nak jadi pakar hadis. Ni masalah, rosak habis. Faham tak? Kenapa? Kerana hati tu berniat jahat. Faham? Makan haram. Apa makan haram? Banyak Di antaranya Allah sebut dalam Quran. Ayat surah Al-An'am 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Itu satu ayat. Satu lagi ayat. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan atas kamu makan bangkai. Nombor 1 bangkai. Nombor 2 darah. Nama innama harrama alaikumul maitata, bangkai, waddama, dan makan darah haram. Yang 3 walahma khinzir, dan makan apa? Makan daging babi. Yang 4 wama uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih untuk berhala. Ada lagi tapi ayat ni nak khabar 4. Haram tak? Ke tak haram? Haram tu innama, hanya sungguhnya, harama. Siapa haramkan? Allah haramkan. Haramkan atas apa? Alaikum, atasmu. Haram apa? Al-maitah, bangkai. Yang kedua ad-dama, darah. Yang 3 walahma khinzir, daging babi. Yang keempat wama uhilla bihi li ghairillah, hayawan yang kita sembelih untuk berhala. Jelas tak? Okey, dalam ayat ini kata ulama, kita nak sabar hak darah.
Dalam ayat ini dipanggil ayat mutlak. Kalau kita ngaji usul tafsir, qawaidul fiqh, kita akan tahu. Ini ayat ini mutlak. Ayat ini am. Darah itu umum. Ada ayat yang menerangkan darah dengan taksis. Ayat itu muqayyadun. Okey? Yang mana? Al-Am 145. Muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan audaman masfuhan. Allah haramkan atas kamu makan darah mana? Darah yang mengalir. Ayat pertama tadi darah saja, tu umum. Ayat yang kedua An'am, audaman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi darah yang tak mengalir boleh makan, darah yang mengalir haram makan. Yang kita kata tu haram makan darah mengalir ke darah tak mengalir? Ada apa buat bodoh? Bukan bodoh, jahat. Faham lagi? Bukan bodoh, jahat katanya. Takkan boleh. Orang yang ini dalam ayat ini Allah mengharamkan audaman masfuhan. Kata Nabi tak ada. Aku diwahyukan yang adanya Allah haramkan makan darah yang mengalir. Ini keluar beberapa puak yang nak boleh haruskan makan, halalkan makan darah yang mengalir. Betul tak? Ini puak yang menentang Al-Quran. Puak ini tidak beriman dengan Al-Quran. Dia kata makan kepuk masuk neraka. Tak ada ke bodoh? Kipanglah bodoh sikit. Apa 7 keturunan bodoh apa benda? 7 keturunan bodoh ni. Orang kata atas soalan. Orang tanya kalau tidak dicibi bersih, campur dengan najis, campur dengan tahi, campur dengan darah semua, pokoknya haram makan. Makan yang haram itu masuk surga ke masuk neraka? Ada? Jadi nak pergi. Alhamdulillah kau ramai orang kenal dia bahawa puak ni adalah puak penipu besar. Puak penipu besar. Gitu kan. Jadi ulama haruskan daripada ayat ini audaman masfuhan, darah yang mengalir saja. Kita ambil daging hak basah tu darah mengalir. Faham tak? Blender luar wajiblah basuh. Pasal Allah kata haram audaman masfuhan, darah yang mengalir, basuh. Kita belah ikan tubik air, darah macuk ikan air, basuh dulu. Faham? Jadi darah hak duduk dalam daging sekarang kita goreng, kita haruskan makan. Kerana haram ialah audaman masfuhan, darah yang basah tu saja. Jelas lagi? Baik. Okey, baik. Kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Dia video yang panjang, mungkin ada part-part yang saya potong supaya dapat memudahkan reaction kita pada malam ini. Tetapi saya tengok ada satu reaction daripada Dr. Rozami berkaitan tentang hal ini dan saya mahu untuk membaca komen berkenaan ataupun reaction berkenaan. Dan saya tengok kat dalam video ini juga sebenarnya ada beberapa perkara yang dia misleading ataupun dia salah faham berkaitan tentang isu ini, bahkan memberikan unsur-unsur yang tak baik kepada orang lain. Tapi tak apa, kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Dr. Rozami. Dia sebut tidaklah terlalu panjang seperti sebelum ni, tetapi mungkin kita boleh baca berkaitan tentang apa yang dia sebutkan tentang hal ini. Dia kata, saya baru mendengar video jawapan balas UAI Ustaz Azhar Idrus tentang isu masuk neraka makan darah ikan. Terkejut saya dengan bahasa beliau yang sangat kesat antara bahasa yang beliau gunakan. Yang pertama menyebut 2-3 ekor untuk merujuk kepada ustaz yang beliau tak setuju. Yang ini memang jelas tadi kita nampak, kita dengar. Yang kedua menuduh orang lain tidak beriman dengan Al-Quran. Yang ketiga melabel orang bodoh 7 keturunan. Yang keempat melabel orang lain sebagai penipu besar. Kata Dr. Rozami lagi, saya akan jawab video UAI ini. Cuma saya ingatkan kepada UAI Ustaz Azhar Idrus, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf dalam isu ini. Sepatutnya kita berlapang dada, bukannya membodohkan orang sehingga 7 keturunan. Satu lagi UAI, perbezaan kita bukan pada menghukum haram sesuatu perkara. Jika UAI nak hukum haram darah itu, silakan. Perbezaan kita ialah menerakakan orang yang melakukannya. Pendosa yang melakukan perkara haram berdosa. Tetapi adakah dia terus automatik ke neraka dengan dosanya? Itu semua dengan ketentuan Allah. Ibn Jarir At-Tabari meninggal tahun 310 Hijriah menjelaskan, maksudnya ayat Al-Quran ini menjelaskan bahawa semua pelaku dosa di bawah ketentuan Allah. Jika Allah mahu, dia boleh diampunkannya.
selagi mana dosa besar itu bukan syirik kepada Allah. Tafsir At-Tabari jilid yang ke-7 muka surat 122. Saya senada dengan UAI yang berpegang bahawa melakukan perkara haram itu berdosa. Namun saya berbeza dengan UAI untuk menerakakan orang atas dosa kerana itu adalah urusan Allah. Jika benar buat benda haram terus kita boleh hukum pelakunya dengan neraka terus walaupun dalam isu khilafiah, adakah UAI telah boleh dihukum masuk neraka? Ini kerana dalam salah satu ceramah UAI ada membaca mafhum hadis palsu tentang cerai dan talak boleh gugur arash. Hadis ini dihukumkan palsu oleh As-Saghani, Asy-Syaukani dan Ibn Jauzi. Syekh Ahmad Al-Ghumari juga mengatakan dalam sanadnya terdapat pemalsu hadis. Rujuk Al-Mudawi jilid yang ketiga muka surat 269. Bukankah dalam hadis menyebutkan sesiapa berdusta atas nama Nabi SAW maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka? Sekarang saya nak tahu, boleh atau tidak kita hukum UAI ahli neraka kerana kesilapan beliau membaca mafhum hadis menurut sebahagian ulama-ulama hadis. Saya tidak setuju untuk kita hukumkan begitu kerana itu semua urusan Allah. Namun kesilapan beliau harus ditegur. Adakah boleh dikatakan 7 keturunan beliau bodoh kerana menukilkan mafhum hadis palsu ini? Saya katakan tidak ada kaitan antara isu peribadi beliau dengan 7 keturunan beliau. Sekian jawapan ringkas saya. Ada masa nanti saya jawab secara terperinci insya-Allah. Doakan keluarga saya segera sembuh. Kami sedang diuji oleh Allah. Dr. Ruzaimi Ramli. Okey, yang ni yang disebut oleh Dr. Ruzaimi Ramli. Tapi dia agak, setelah saya baca Dr. Ruzaimi ni, dia agak keluar daripada isu sikit lah. Walaupun tidaklah keluar isu secara terus, tetapi dia agak sikit keluar. Kita sedang berbincang berkaitan tentang darah, tapi dia ambil isu lain untuk mengukuhkan pandangannya dalam isu ini. Boleh berbeza pendapat dalam hal ini. Mungkin awak setuju dengan kaedah yang digunakan oleh Dr. Ruzaimi, ada yang tidak bersetuju dengan kaedah Ruzaimi. Pun begitu, daripada sudut apa yang saya lihat daripada video yang Ustaz Azhar react balik, saya memang nampak jelas bahawa Ustaz Azhar Idrus, Hafizahullah, kita doakan kebaikan kepada beliau, telah salah faham terhadap isu ini. Dia ingat orang tengah ingat dekat media sosial ini berkaitan tentang makan makanan haram. Padahal itu tidak ada daripada kalangan asatizah, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, tok guru kita yang ada dekat hari ini, tak kiralah mengaji fiqh ke, mengaji tasawuf ke, mengaji hadis ke, yang mengajar untuk pergi makan makanan haram. Bukan. Bahkan mereka berkempen sebaliknya. Tetapi yang jadi isu kita pada hari ini iaitu menerakakan orang pada perkara yang khilaf oleh para ulama. Ada perbezaan perselisihan para ulama di dalam hal itu. Saya tak pasti adakah UAI Ustaz Azhar Idrus ini mengetahui tentang khilaf ini ataupun tidak. Sebab beberapa video sebelum ini telah dibentangkan kepada kita menunjukkan seolah-olah Ustaz Azhar Idrus tidak tahu bahawa di dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri ada pendapat yang mengatakan bahawa perut dan juga darah ikan tidak termasuk sebagai najis. Dan seolah-olah dia tidak mengetahui bahawa di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada qaul dua dalam bab ni, walaupun muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah darah ikan termasuk di dalam najis, tetapi ada satu lagi qaul di dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa ia tidak najis. Saya tak pasti adakah dia tahu ataupun tidak, tetapi daripada video-video yang kita tengok beberapa hari ini seolah-olah beliau tidak tahu. Kerana kalau dia tahu tentang hal ini, saya yakin dia tidak akan sebut tentang neraka terhadap isu ini. Sekiranya saya adalah orang yang berada dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengambil pendapat bahawa darah ikan tidak najis, saya mazhab Syafi'i dalam bab ni, adakah saya akan menerakakan Ustaz Azhar Idrus yang mengatakan bahawa darah ikan itu adalah najis? Adakah saya nak kata bahawa Ustaz Azhar itu telah menghalalkan perkara yang telah Allah Ta'ala haramkan? Ataupun telah mengharamkan apa yang telah Allah Ta'ala halalkan? Kerana kita tak boleh halalkan sesuatu perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Demikian juga kita tidak boleh untuk mengharamkan sesuatu apa yang Allah Ta'ala telah halalkan. Jadi itu perkaranya. Kita kena tahu bahawa ini ada isu khilaf. Kita kena tahu bahawa ini ada isu perselisihan pendapat. Bila awak nak kukuhkan pendapat awak bawa pendapat awak itu dengan hujah-hujah awak. Cukup sekadar itu sahaja. Akhirnya kita letak, okey baik, siapa yang berpegang bahawa ia adalah haram, jangan makan. Kerana apa? Kerana bila awak makan perkara haram itu, kesannya akan datang berbahaya. Tetapi sekiranya awak mengambil pandangan daripada ulama yang mengatakan bahawa ia tidak haram, maka tidak mengapa awak memakannya. Bahkan tidak ada kesannya di hari akhirat nanti. Dia tak ada isu nak buka kitab tasawuf ke, nak buka kitab fiqh ke, tidak ada isu dalam bab ni. Isunya awak memilih pandangan yang mana. Sekarang ni ada orang dia pilih pandangan bahawa perkara itu tidak najis.
lalu kita hukumkan kepada dia makan najis, padahal dia mengambil pandangan yang mengatakan bahawa ia tidak najis. Itu adalah pandangan daripada tokoh-tokoh ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang kita pegang juga, ulama-ulama yang kita anggap ia sebagai tokoh, apatah lagi di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab tu dalam bab ni kita jangan lari jauh daripada apa yang orang sebut. Sebab tu bila kita dengar sesuatu kritikan, kalau kita nak react balik, kalau kita tak nak react balik tak apa, kita relax saja. Tapi kalau kita nak react balik, kita kena tahu orang sebut pasal apa. Jangan orang cerita pasal lain, awak pergi cerita pasal lain. Nanti dia jadi benda tu tak harmoni. Kalau orang cerita berkaitan tentang awak sedang menerakakan orang terhadap perkara khilaf, awak perlu jelaskan tentang hal itu. Ada pandangan-pandangan ulama yang mengatakan bahawa qunut subuh ini adalah bid'ah. Adakah orang yang mengambil pandangan ini boleh mengatakan kepada orang yang bermazhab Syafi'i telah melakukan perkara yang haram dan tempatnya adalah di dalam api neraka kerana melakukan bid'ah? Tidak. Kerana ini adalah isu perselisihan para ulama, bukan perselisihan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Oleh sebab itu kita berlapang dada dalam bab ini, kita berhati-hati di dalam bab ini. Saya nampak perkara ini sebenarnya boleh settle, bahkan memang settle pun kalau setiap orang memikirkan bahawa tidak boleh untuk kita menerakakan seseorang terhadap perkara-perkara khilaf. Syaratnya adalah khilaf itu mestilah khilaf yang muktabar, khilaf daripada kalangan tokoh-tokoh, bukan khilaf daripada kalangan orang-orang yang kecil-kecil seperti kita. Saya sangat cadangkan anda untuk dapatkan satu buku yang berjudul Mengapa Ulama Berselisih. Dalam bahasa Arab tajuknya Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, yang ditulis oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Banyak sebab-sebab ulama berbeza pendapat yang telah dinyatakan di dalam buku berkenaan, sehingga bila kita membaca buku itu kita akan mendapati bahawa sebab-sebab ini adalah sebab-sebab yang krusial dan kita mampu untuk berlapang dada apabila kita mengetahui sebab-sebab ini. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.